Salam sejahtera, selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini Cikgu akan membincangkan dengan anda tahap pengeluaran yang paling cekap. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita akan lihat beberapa andaian yang penting tentang tahap-tahap pengeluaran. Antara andaiannya, kita akan lihat proses pengeluaran ini dijalankan dalam jangka pendek. Apabila kita membincangkan jangka masa pendek, bermakna semua akan menggunakan input tetap iaitu tanah dan input berubah iaitu tenaga buruh. Selain daripada itu, terdapat sekurang-kurangnya satu input tetap di dalam jangka masa pendek. Dan input berubah adalah buruh dan buruh dianggap sebagai homogen iaitu sama jenis. Dan tingkat teknologi pengeluaran tidak berubah dalam jangka pendek. Kita andaikan tingkat teknologi adalah tetap. Dan akhirnya wujudlah hukum pulangan berkurangan di pasaran ini. Jadi apakah maksudnya konsep hukum pulangan berkurangan? Marilah kita lihat definisi untuk hukum pulangan berkurangan. Hukum pulangan berkurangan mengisahkan tentang apabila sesuatu input berubah iaitu tenaga buruh ditambahkan secara berterusan kepada satu input tetap iaitu tanah, jumlah keluaran yang dihasilkan akan semakin bertambah. Tetapi tambahan itu adalah semakin berkurangan bagi setiap unit tambahan input berubah. Apakah maksud ayat ini? Kita andaikan terdapat sebidang tanah iaitu input tetap. Dan dengan tanah yang luas ini, kita perlu mengupah tenaga buruh untuk menghasilkan keluaran ataupun output. Maka mula-mula sekali kita akan mengupahkan seorang input berubah iaitu tenaga buruh. Dan kita dapati bahawa tenaga buruh ini akan menyumbangkan kepada jumlah keluaran yang semakin bertambah. Jadi kita akan terus menggunakan 2 orang buruh, 3 orang buruh, 4 orang buruh, 5 orang buruh dan seterusnya. Apabila pertambahan tenaga buruh berterusan ke atas sebidang tanah yang tetap keluasannya, kita dapati keluaran yang dikeluarkan akan menjadi semakin berkurangan. Dan inilah yang dinyatakan oleh hukum pulangan berkurangan. Jadi persoalan sekarang, kenapa keluaran akan semakin berkurangan? Ini adalah kerana apabila terlalu banyak input berubah, iaitu tenaga buruh, dikombinasikan ataupun dipadukan ataupun digabungkan dengan sebidang tanah yang tetap, akhirnya kita dapati kombinasi itu mungkin tidak cekap, iaitu terlalu banyak buruh digabungkan dengan tanah yang tidak mencukupi. Akhirnya mungkin akan timbul masalah yang menyebabkan keluaran bertambah dengan semakin berkurangan. Sekarang kita lihat 3 tahap pengeluaran. Antara 3 tahap pengeluaran yang kita akan bincangkan ialah tahap pertama di mana jumlah keluaran akan bertambah dengan kadar yang cepat dan pada masa yang sama pulangan marginal juga akan bertambah. Bagi tahap yang kedua, kita dapati jumlah keluaran bertambah tetapi dengan kadar yang perlahan dan pulangan marginal adalah berkurangan. Manakala tahap yang ketiga adalah di mana jumlah keluaran sudah mula merosot dan pada masa yang sama pulangan marginal telah menjadi negatif. Mungkin pelajar rasa amat keliru dengan ketiga-tiga tahap pengeluaran ini dan bagaimana tahap ini berfungsi di dalam proses pengeluaran. Jadi, marilah kita terus menerokai topik ini. Cikgu akan membentangkan satu jadual fungsi pengeluaran dalam jangka pendek dan kita akan sama-sama melihat bagaimana penghitungannya dibuat supaya kita boleh memahami topik ini.
Berdasarkan jadual yang ditunjukkan, ini merupakan fungsi pengeluaran dalam jangka pendek. Marilah kita lihat setiap kolom ini. Dalam jangka pendek, kita ada input tetap iaitu tanah dan sebutan dalam ekar. Dan kita gabungkan input berubah ataupun tenaga buruh dengan input tetap, maka kita ada tenaga buruh dan penggunaan kita adalah dari seorang buruh sehingga 10 orang buruh. Dan kita diminta cari jumlah keluaran ataupun TP dalam sebutan unit. Kemudian kita ada keluaran purata iaitu AP dalam sebutan unit dan juga keluaran marginal MP dalam sebutan unit. Jadi marilah kita belajar cara penghitungan konsep ini dulu. Kalau soalan minta kita cari jumlah keluaran ataupun TP, maka maklumat yang akan diberikan ialah AP. Jadi dengan adanya AP dan juga input berubah, maknanya kita boleh mengaplikasikan formula yang cikgu tunjukkan di sini. Jadi TP adalah keluaran purata darab dengan input berubah. Dalam erti kata lain, TP adalah AP darab dengan L. L adalah buruh. Jadi di sini cikgu sudah highlight input berubah. Marilah kita tengok dua orang input berubah iaitu pada dua orang penggunaan buruh. Sebab kalau cikgu gunakan seorang, mungkin jawapan dia tidak begitu menonjol. Jadi kita lihat dua orang tenaga buruh digunakan dan keluaran puratanya adalah 7. Kalau kita diminta cari jumlah keluaran, kita akan guna 2 darab dengan 7. Jadi jawapan yang kita dapat adalah 14. Jadi cikgu sudah lengkapkan kolom ini dengan jawapannya. Inilah jumlah keluaran dalam sebutan unit. Seterusnya, kalau kita diberikan TP dan diminta mencari AP pula. Jadi kita akan mengaplikasikan formula keluaran purata iaitu AP sama dengan jumlah keluaran bahagi dengan input berubah iaitu buruh. Jadi TP bahagi dengan L, kita akan dapat AP. Marilah kita lihat langkah kerjanya. Apabila kita diminta cari AP, maka soalan mesti bagi kita TP. Jadi dari jumlah keluaran atau TP ini, cikgu juga lihat pada buruh 2 orang. Jadi kita ambil TP 14 bahagi dengan 2 orang buruh, kita akan dapat jawapan 7. Jadi inilah jawapannya telah cikgu buat untuk semua input tetap dan input berubah pada pelbagai peringkat. Baiklah, kita tinggalkan satu lagi kolom iaitu keluaran marginal ataupun MP. Kalau kita diminta cari MP, formula adalah perubahan jumlah keluaran bahagi dengan perubahan input berubah iaitu buruh. Jadi untuk membuat MP, keluaran marginal juga dikenali sebagai keluaran sud. Jadi marginal dan sud ini bermakna tambahan keluaran. Bila kita lihat tambahan keluaran, kita mesti bandingkan dengan tambahan buruh. Itu sebabnya kalau cikgu nak lihat tambahan keluaran pada buruh 2 orang ataupun MP keluaran marginal pada buruh yang kedua, jadi cikgu akan ambil perubahan TP bahagi dengan perubahan buruh. Jadi kita ambil 14 tolak 6 bahagi dengan 2 tolak 1. Ini caranya untuk mendapatkan MP ya. Jadi cikgu akan dapat jawapan seperti yang ditunjukkan. Okay, cikgu nak highlight di sini di mana apabila buruh kita adalah sifar, maksudnya jumlah keluaran adalah sifar, keluaran purata juga adalah sifar, kita tidak boleh mendapat MP. Jadi MP adalah dash sebab tidak ada nilainya. Ya, inilah antara formula yang pelajar harus hafalkan untuk mendapatkan TP, AP dan juga MP.
Setelah menguasai semua rumus dan juga mengetahui latar belakang bagaimana boleh mendapatkan TP, AP dan MP, jadi sekarang cikgu akan masuk ke tajuk yang penting, iaitu bagaimana kita lihat setiap tahap pengeluaran ini dengan lebih terperinci lagi. Marilah kita mula dengan tahap 1. Pada tahap 1, kita boleh bahagikan jadual yang kita bincangkan tadi kepada 3 tahap. Jadi mana dia tahap 1? Tahap 1 adalah bahagian di mana penggunaan input berubah dari 0 hingga ke 3 orang. Jadi jumlah keluaran meningkat dari 0 hingga 24, keluaran purata meningkat sehingga 8 dan keluaran marginal meningkat sehingga 10 unit. Walau bagaimanapun, tahap 1 ini adalah dianggap sebagai tahap yang tidak cekap. Kenapa pula dia merupakan tahap yang tidak cekap? Ini adalah kerana wujud satu pembazilan untuk penggunaan input tetap. Maksudnya, buruh yang kita kombinasikan dengan input tetap ataupun gabungkan dengan input tetap adalah tidak mencukupi. Maksudnya kita hanya guna 1, 2 hingga 3 orang tenaga buruh, manakala ekar tanah adalah terlalu luas, jadi terlalu kurang tenaga buruh digabungkan dengan terlalu banyak unit tanah tu. Jadi penggunaan ini adalah tidak cekap dan kita dapati tahap ini wujudlah pembazilan tanah tersebut. Bagi tahap 2, bagi fungsi pengeluaran jangka pendek, dia adalah berlaku di bahagian yang cikgu highlight dengan warna hijau muda ini, iaitu penggunaan input berubah ataupun buruh dari 4 orang sehingga 9 orang. Tahap 2 ini di mana menunjukkan TP semakin meningkat, AP adalah semakin berkurangan dan MP juga semakin berkurangan. Walau bagaimanapun, tahap ini adalah tahap yang paling cekap kerana gabungan input tetap dan input berubah adalah paling baik. Jadi kita teruskan dengan tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah di mana kita gunakan tenaga buruh sehingga 10 orang. Dan kenapa dia adalah tahap yang tidak cekap? Kalau pelajar-pelajar lihat, jumlah keluaran sudah berkurangan pada tahap ini, iaitu 46 sudah jatuh ke 45 bagi TP, dan pada masa yang sama keluaran marginal MP telah menjadi negatif 1. Inilah tahap 3, kita kata tidak cekap pula. Dan dia tidak cekap sekarang adalah kerana wujudnya pembazilan tenaga buruh ataupun input berubah. Ya, kerana terlalu banyak input berubah ataupun buruh yang bekerja dalam sebidang tanah yang terlalu kecil. Jadi inilah di mana masalah kesesakan akan berlaku. Jadi sebagai kesimpulan, setiap satu pengeluaran boleh dibahagikan kepada 3 tahap. Antaranya ialah tahap 1 adalah tidak cekap kerana terlalu banyak buruh dan terlalu sedikit tanah. Bagi tahap kedua adalah cekap sebab ini adalah gabungan input berubah dan input tetap yang paling baik dan paling rasional. Manakala tahap ketiga juga adalah tahap yang tidak cekap dan sekarang berlaku keadaan sebaliknya di mana terlalu banyak input berubah digabungkan dengan terlalu sedikit input tetap. Selepas kita melihat terdapat 3 tahap dalam pengeluaran, kita akan lihat setiap tahap ini dengan lebih terperinci dari segi ciri-cirinya. Jadi cikgu akan tunjukkan balik jadual tadi yang kita telah lengkapkan dan kita akan tumpukan perhatian kepada tahap 1 iaitu penggunaan buruh dari 1 orang hingga 3 orang. Jadi bahagian yang kita lihat ini adalah jadual yang berwarna biru ini, penggunaan buruh atau input berubah 1 orang hingga 3 orang. Ini adalah satu
bahagian di mana dia bermula daripada 0 unit input berubah, iaitu penggunaan buruh kosong ya, dan sehingga MP adalah 10. Mana tu MP 10? Ini dia MP 10 ya, dan AP pula telah mencapai titik maksimum iaitu 8 ya. Dan seterusnya kita boleh lihat pada tahap ini TP meningkat ya. TP ini meningkat dari 6 sehingga 24. Jadi 24 ini ya ialah peningkatan TP, dan apabila penggunaan buruh ini bertambah dari 1 hingga kepada 3 orang. Dan selain daripada itu, kita lihat AP juga meningkat. AP ini meningkat dan mencapai satu titik maksimum iaitu 8. Walaupun di sini ada 28, tetapi 8 ini masih adalah titik maksimum. Seterusnya, pada tahap ini kita juga lihat MP pada mulanya adalah meningkat, dan peningkatan ini lebih cepat kalau berbanding dengan AP. Kerana AP ini meningkat secara satu-satu ya. 6 pergi ke 7, 7 pergi ke 8, jadi peningkatan 1. Manakala keluaran marginal meningkat dari 6 ke 8 iaitu peningkatan 2 unit, 8 ke 10 telah meningkat juga sebanyak 2 unit. Jadi dia telah mencapai penggunaan buruh yang ketiga, di mana keluaran marginal adalah maksimum. Jadi ini adalah antara ciri-ciri yang ada pada tahap 1. Dan selain daripada itu, tahap pengeluaran ini tidak cekap ya. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, wujudlah pembazilan input tetap iaitu tanah yang terlalu luas ya digabungkan dengan buruh yang terlalu kurang. Jadi inilah dikatakan bahawa input berubah adalah relatif lebih kecil berbanding dengan input tetap. Jadi ini bukanlah satu tahap pengeluaran yang cekap, memandangkan kita telah membazirkan penggunaan tanah tersebut. Dan pengeluar tidak akan berhenti pada pengeluaran output di tahap 1 kerana kita dapati perubahan input berubah, iaitu kalau kita tambahkan lagi input berubah ataupun tenaga buruh, kita dapati kita boleh tambah TP iaitu jumlah keluaran. Cuba bayangkan kalau kita teruskan dengan penggunaan input berubah ini, maka TP kita, jumlah keluaran, akan semakin meningkat. Jadi adalah tidak rasional untuk pengeluar berhenti pada tahap 1 ini. Ya. Tahap kedua, pengeluaran adalah berlaku pada penggunaan buruh 4 hingga 9 orang, iaitu bahagian yang cikgu highlightkan dalam jadual ini. Jadi penggunaan 4 hingga ke 9 orang buruh akan memberikan kita satu tahap 2 di mana dia bermula daripada MP sama dengan AP. Pelajar cuba perhatikan bila penggunaan 4 orang buruh, MP kita adalah 8 iaitu sama dengan AP 8. Dan tahap 2 ini akan terus berlaku sehingga MP kita adalah sama dengan 0. Seterusnya, kita dapati bahawa dalam tahap kedua ini, didapati TP semakin meningkat daripada 32 unit sehingga 46 unit, iaitu di mana jumlah keluaran mencapai tahap maksimum apabila bilangan penggunaan buruh adalah dari 4 orang sehingga 9 orang. Dan tahap ini adalah di mana AP dan MP sedang menurun. Kalau pelajar perhatikan, AP kita adalah menurun dari 8 hingga ke 5.1, manakala MP juga sedang menurun dari 8 ke 0. Ya. Jadi walaupun MP dan AP ini sedang menurun, tetapi yang penting ialah jumlah keluaran kita meningkat. Peningkatan jumlah keluaran sehingga maksimum iaitu 46 unit. Dan biasanya bila keluaran
adalah maksimum, maka keluaran marginal akan menjadi sifar. Sebab bila jumlah keluaran maksimum, maka tidak ada tambahan lagi lah. Jadi bila TP adalah maksimum, MP adalah bernilai sifar. Dan kita dapati bahawa tahap ini adalah satu tahap yang paling cekap dan paling rasional kerana gabungan antara input berubah iaitu buruh dengan input tetap iaitu tanah adalah paling cekap antara tiga tahap ini. Kita akan terus ke tahap ketiga. Bagi tahap ketiga, dia adalah satu sahaja kolom yang cikgu highlightkan di bawah. Dan kita cuba perhatikan dia adalah bermula daripada MP sama dengan kosong ataupun TP adalah maksimum. Jadi bermakna dia akan berlaku selepas pencapaian titik maksimum pada TP dan juga selepas titik MP kita adalah sifar, maka teruslah berlaku tahap 3. Jadi tahap 3 akan berlaku pada penggunaan buruh 10 orang. Apabila firma gunakan tenaga buruh 10 orang, didapati bahawa wujudlah satu keadaan dikenali sebagai tahap ketiga. Dalam tahap ketiga, kita dapati satu keadaan iaitu jumlah keluaran telah menurun dari 46 ke 45 keluaran jatuh walaupun tambahan penggunaan buruh. Dan pada masa yang sama, keluaran marginal pula menjadi negatif. Jadi bermakna pengeluar tidak akan mengeluarkan barangan pada tahap ketiga. Kerana walaupun firma menambahkan penggunaan input berubah iaitu buruh, tetapi dia menyebabkan jumlah keluaran menurun. Jadi penggunaan buruh 10 orang ini tidak harusnya berlaku. Ya, kerana dia tidak menyumbangkan produktiviti dan jumlah keluaran menurun pula. Baiklah, maka kita boleh buat kesimpulan berlaku ketidakcekapan pengeluaran pada tahap yang ketiga kerana walaupun pengeluar menggunakan bilangan buruh yang banyak di sini ya berbanding dengan tahap 2 iaitu menggunakan 10 orang tenaga buruh, tetapi jumlah keluaran yang dihasilkan menjadi berkurangan pula. Setelah menguasai konsep-konsep penting tadi, apa kata kita buat satu latihan untuk menguji minda kita? Berdasarkan jadual yang ditunjukkan, kita diberi input tetap tanah, input berubah buruh, jumlah keluaran TP dalam sebutan unit dan kita diminta cari keluaran purata dan juga keluaran marginal iaitu AP dan MP. Jadi untuk melengkapkan jadual yang ditunjukkan, kita harus mengaplikasikan formula yang kita telah pelajari tadi. Untuk mendapatkan AP, jadi formula adalah menggunakan TP bahagi dengan buruh. Jadi dalam setiap peringkat ini, kita akan ambil 6,000 bahagi 10, 16,000 bahagi 20, 24,000 bahagi dengan 30 dan seterusnya. Maka kita akan dapat keluaran purata. Untuk mendapatkan keluaran marginal pula, kita akan melihat perubahan TP bahagi dengan perubahan buruh. Jadi dalam konsep ini, kita akan ambil 16,000 tolak 6,000 iaitu TP yang terkini tolak TP sebelumnya, itulah perubahan TP bahagi dengan perubahan buruh iaitu 20 tolak 10. Cikgu tunjukkan satu lagi pada penggunaan buruh 30 orang ya. Jadi bila penggunaan buruh adalah 30 orang, kita akan ambil TP 24,000 tolak 16,000, kemudian bahagi dengan 30 tolak 20. Jadi kita teruskan dengan langkah begini, dengan mengaplikasikan formula, kita akan dapat jawapan untuk keluaran purata dan juga keluaran marginal. Kita teruskan dengan soalan kedua. Berapakah bilangan penggunaan buruh
pada tingkat keluaran purata yang maksimum. Kalau keluaran purata maksimum, kita harus rujuk kepada jadual ini iaitu kolom AP. Dan pelajar-pelajar cuba perhatikan nilai untuk AP adalah dari 600 semakin bertambah sehingga mencapai maksimum pada 800, kemudian dia akan jatuh. Jadi dia naik capai maksimum kemudian turun. Jadi tahap maksimum ada dua 800. Kita akan ambil 800 yang kedua. Jadi pada 800 yang kedua ini adalah berlaku pada penggunaan input berubah 30. Jadi jawapan adalah 30 orang buruh. Soalan yang ketiga, pada penggunaan buruh keberapakah hukum pulangan berkurangan berlaku? Kalau pelajar-pelajar masih ingat konsep yang kita belajar tadi, hukum pulangan berkurangan berlaku pada tahap kedua. Dan tahap kedua ini akan bermula apabila AP adalah sama dengan MP. Jadi kita perhatikan jadual ini, AP 800 adalah di mana MP juga 800. Jadi AP sama dengan MP pada penggunaan buruh 30 orang dan inilah di mana hukum pulangan berkurangan bermula. Jawapan kita adalah pada 30 orang buruh. Soalan 4. Labelkan pada jadual tahap pengeluaran yang paling cekap. Seperti yang kita belajar tadi, tahap yang paling cekap adalah tahap yang kedua. Marilah kita perhatikan tahap ini. Tahap yang paling cekap adalah pada tahap yang bermula di mana MPP sama dengan APP. Jadi, mana dia MPP sama dengan APP iaitu pada 800 sama dengan 800 di mana AP dan MP memberikan nilai yang sama pada penggunaan buruh 30 orang. Dan didapati bahawa hukum pulangan berkurangan ini akan bermula pada tahap AP sama dengan MP sehingga pada MP adalah sama dengan 0. Jadi penggunaan buruh adalah daripada 30 orang sehingga 60 orang. Jadi inilah tahap 2 dan tahap 2 berlaku hukum pulangan berkurangan. Soalan yang terakhir, pada penggunaan buruh yang keberapakah pengeluar dapat memaksimumkan keluaran? Untuk menjawab soalan ini, kita akan lihat pada kolom jumlah keluaran iaitu TP dan kita akan mencari jawapan yang terbesar iaitu 34,000. Tetapi di sini ada dua 34,000 dan kita akan ambil 34,000 yang kedua. Jadi jawapannya, pengeluar akan memaksimumkan keluaran apabila 60 orang buruh digunakan. Mana tu 60 orang buruh? Sini. Ya, yang diberikan dalam jadual kita, 60 orang buruh digunakan kerana keluaran adalah maksimum pada 34,000 unit dan di sinilah di mana kita dapati bahawa keluaran marginal adalah 0 apabila jumlah keluaran kita adalah maksimum. Setakat ini sahaja untuk kali ini sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share Cikgu Yi Channel untuk menonton video-video yang lebih menarik pada masa depan. Bye!